Bahagia hendaknya memimpin pelajar bagi ibu kandungan. Kekal berpanjangan hikmat mulia dengan tulus dan setia. Kekal bersatu lambang kita menuntut hingga berjaya. Saya Alif Anas, saya Jen Lee. Saya Alif Anas, saya Jen Lee. Mohsin Alkaf, saya Jen Lee. Saya Jen Lee. Salman Saimi, saya Jen Lee. Saya Syahami, saya Jen Lee. Saya Tarmizi, saya Jen Lee. Saya Amir, saya Jen Lee. Saya Tasim Zainal, saya Jen Lee. Saya Muhammad Faizal, saya Jen Lee. Saya Zainal, saya Jen Lee. Saya Adil Anas, saya Jen Lee. Saya Ibri Hashim, saya Jen Lee. Saya Azman Aziz, saya Jen Lee. Saya Azwan, saya Jen Lee. Saya Asil Aziz, saya Jen Lee. Saya Muhammad Firdaus, saya Jen Lee. Saya Rizal Saha, saya Jen Lee. Saya Azham, saya Jen Lee. Saya Hasrul Fairuz bin Sinabri, Jen Lee. Saya Wan Mahusin, saya Jen Lee. Saya Nabil Azmi, saya Jen Lee. Isham Anwar, saya Jen Lee. Saya Ahmad Ahmad, saya Jen Lee. Saya Nurza Zakaria, saya Jen Lee. Saya Asri Arif, saya Jen Lee.
Setiausaha Agung Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS. Alif Anas Mat Nor dipilih sebagai Presiden baharu persatuan itu melalui Persidangan Agung Tahunan GPMS di sini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Saudara Muhammad Alif Anas bin Muhammad Nur, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Yang dikasihi Timbalan Presiden, Naib Presiden, Setiausaha Agung, Bendahari Agung, Ahli Majlis Tertinggi, Ketua Pergerakan Sri Kandi GPMS, pengerusi-pengerusi GPMS Negeri. Yang dikasihi mantan-mantan Presiden GPMS, Presiden Alumni GPMS, mantan-mantan GPMS, seluruh ahli keluarga GPMS di seluruh negara. Mari makan sirih santapan, sirih dipetik di tasik Cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri di majlis kami. Penonton yang dihormati sekalian, menadah tangan tanda kesyukuran, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati majlis pada malam ini, dengan sukacitanya majlis menjemput Ustaz Nabil Fikri bin Nur Azmi, Ahli Majlis Tertinggi GPMS, bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Bismillah ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di Majlis Amanat Presiden GPMS bersempena kemerdekaan dan pelancaran Genlib GPMS ini, kami hamba-hambamu menghulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan pimpinanmu agar engkau menjadikan kami hamba-hamba yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami dari melanggari perintahmu, kurniakanlah kami kesihatan yang berpanjangan, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat yang saleh dan salihah. Allahumma ya rafi'al darajat wa ya qadiyal hajat. Pada kesempatan ini, kami memohon dengan kebesaran dan kehebatanmu, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan untuk kami mengharungi cabaran meneruskan legasi perjuangan meninggikan darjat pengetahuan bangsa yang telah ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kami dalam perjuangan ini. Rahmatilah, ampunilah, dan tempatkanlah para pendiri dan pendahulu perjuangan ini di dalam syurga Firdausmu, sehingga sana yang tertinggi, kerana dengan kesedaran dan keinsafan serta keikhlasan mereka, perjuangan ini dapat kami warisi. Allahumma ya alim wa ya kabir, telah 64 tahun engkau menjaga dan memelihara tanah ini. Apalah kiranya ya Allah, pada saat ulang tahun kemerdekaan ke-64, dalam suasana wabak COVID-19 yang menakutkan ini, engkau jadikan kami hamba-hambamu yang bersabar, berikhtiar, dan tidak berpaling ingkar dalam menghadapi ujianmu ini. Kami percaya ia penuh dengan rahsia, hikmah, dan kebaikan untuk kami. Janganlah engkau menjadikan kami lemah dan berputus asa, jauh sekali menyalahkan takdir ilahi. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah ibu dan ayah kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Para pimpinan kami serta seluruh umat Islam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Nabil Fikri bin Nur Azmi, Ahli Majlis Tertinggi GPMS, atas bacaan doa itu sebentar tadi. Semoga Allah mengangkat doa kita semua dan memberi limpah rahmatnya buat seluruh rakyat Malaysia. Untuk makluman semua penonton, anda diminta untuk bersama-sama kami sehingga siaran langsung ini berakhir. Bagi mendapatkan sijil secara digital di ruangan komen yang akan diberikan pada bila masa sahaja. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Bagi meneruskan majlis Kilang Gemilang ini, dijemput saudara Muhammad Alif Anas bin Muhammad Nur, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, untuk menyampaikan amanat Presiden sepenuh hari kemerdekaan dan sekaligus merasmikan Genlib GPMS. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan dan salam Malaysia Prihatin. Pertama sekali, marilah kita sama-sama menzahirkan rasa kesyukuran atas segala nikmat kesihatan dan perlindungan oleh Allah SWT dalam kita mentempani fasa COVID-19 yang genting ini. Marilah kita sama-sama mendoakan agar negara kita yang tercinta segera pulih daripada segala wabak penyakit. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran semua warga maya, terutama sekali kepada semua ahli-ahli GPMS daripada seluruh peringkat, cawangan khas, cawangan, negeri dan kebangsaan. Serta tidak dilupakan alumni-alumni GPMS yang sudi bersama-sama di dalam majlis yang diadakan dalam bentuk norma baharu ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, pada 20 Ogos yang lalu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberi perkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Oleh itu, GPMS dengan kerendahan hati ingin menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Utama Negara Malaysia yang tercinta mengikut lunas perlembagaan dan wewenang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Semoga dengan kebijaksanaan Tuanku, Malaysia dapat mempunyai sistem politik yang stabil dan terus berdemokrasi. GPMS ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang telah berusaha sepenuh tenaga dalam memimpin negara di tengah kemelut yang melanda. GPMS dengan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. GPMS melihat pelantikan ini sebagai satu bentuk penyambungan legasi kepimpinan negara yang cemerlang sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehinggalah ke hari ini. Aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membina sebuah konsep keluarga Malaysia amatlah disokong oleh kami di GPMS untuk memastikan Malaysia terus bersatu padu, mengembleng tenaga, menyatukan tekad dan usaha dalam mencapai sebuah negara yang bebas daripada polemik politik dan fokus terhadap pemulihan sektor pendidikan, kesihatan, ekonomi dan sosial, terutamanya untuk memerangi virus COVID-19 itu. Untuk makluman semua, pandemik yang melanda negara telah memberikan implikasi yang cukup besar kepada pendidikan dan ekonomi rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sekolah dan institusi pendidikan tidak dapat dibuka sehingga timbul isu lost generation yang semakin membimbangkan. Bersempena dengan ulang tahun GPMS ke-73 yang lalu dan bertunjangkan tekad GPMS sebagai sebuah pertubuhan belia dan pendidikan, GPMS telah menganjurkan Kolokium Pendidikan Kebangsaan untuk membincangkan isu lost generation ini dengan lebih mendalam bersama-sama dengan pakar pendidikan dan pemegang-pemegang taruh yang telah dijemput khas. Melalui kolokium ini, GPMS akan membentangkan resolusi yang praktikal sebagai buah fikir yang dapat disumbangkan kepada pihak kerajaan untuk mengatasi isu pendidikan ini. GPMS juga bersedia untuk membantu sedaya upaya dan menjalankan kerjasama erat bersama dengan pihak kerajaan bagi memastikan pendidikan para pelajar di negara ini tidak terencat. Hadirin, hadirat ahli-ahli GPMS yang saya kasihi sekalian. Sebagaimana biasa, negara kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kali ke-64 pada 31 Ogos ini. Oleh yang demikian, ingin sekali saya selaku Presiden GPMS untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli GPMS sekalian. Tema Malaysia Prihatin adalah tema yang paling tepat untuk kita sama-sama insaf dan hayati sebagai sebuah pertubuhan belia dan pendidikan yang selama ini berjuang untuk memartabatkan pendidikan anak bangsa,
walau apa jua rintangan yang terpaksa kita hadapi pada waktu ini, perjuangan ini jangan kita pernah lupakan. Prihatin kita kepada negara tidak boleh sekadar slogan semata-mata. Prihatin kita pada negara perlu disulam rasa tanggungjawab bagi memastikan anak-anak Melayu tidak ketinggalan dalam pendidikan walaupun pandemik COVID-19 melanda. Oleh itu, seraplah semangat pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air ini terdahulu. Untuk kita hari ini terus bekerja menjalankan program-program yang berimpak kepada para pelajar. Proses pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, juga bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Proses PDPR ini memerlukan tanggungjawab semua pihak, termasuk NGO, agensi-agensi untuk membekalkan pelajar kelengkapan yang terbaik untuk mereka belajar. GPMS sendiri telah menjalankan kelas-kelas amal dengan menjemput guru-guru pakar dalam mata pelajaran tertentu dan ianya diberikan secara percuma kepada para pelajar. Tahniah juga kepada pihak GPMS negeri dan cawangan yang selama ini menjalankan program-program sokongan PDPR seperti pemberian tablet percuma kepada pelajar-pelajar B40, program tuition maya secara percuma kepada para pelajar. Program seperti ini perlu terus berjalan dan diperhebatkan kerana kita sedar bahawa maju mundur, kaya miskin dan hina mulianya bangsa itu terletak di tangan kita. Dalam masa yang sama, kita perlu sedar walaupun hari ini Malaysia sudah merdeka lebih 6 dekad lamanya, tetapi akan sentiasa ada parasit-parasit yang berfikiran dangkal yang menjadi musuh dalam selimut kepada pembangunan negara dan bangsa. Buktinya, masih ada warga Malaysia yang berani bermain api perkauman dengan menghina kesucian agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia di dalam perlembagaan. Masih ada golongan yang cuba mencabul kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang terbaru, ada juga golongan durjana yang mempertikaikan kuasa duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam urusan kepimpinan negara. Di sini, saya ingin menyatakan bahawa GPMS tidak pernah berundur untuk menentang puak-puak durjana seperti ini. Mereka inilah sebenarnya pengkhianat yang cuba melenyapkan semangat cintakan negara. Sedarlah wahai pemimpin GPMS sekalian, bahawa tugas kita untuk menjaga ketinggian perlembagaan adalah tanggungjawab yang tidak akan pernah selesai. Selagi tertegak panji GPMS di tanah keramat ini, selagi itu jiwa dan raga kita serahkan untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara kita. Oleh itu, GPMS tidak boleh ketandusan pemimpin-pemimpin muda. Proses pengkadiran perlu terus berjalan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda GPMS yang mempunyai roh perjuangan GPMS demi mewarisi tampuk kepimpinan di masa mendatang. Ahli GPMS sedia ada, perlu diberi ruang dan latihan dan pendidikan tentang asas menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan berkredibiliti. Salah satu cara kita memastikan kita tidak ketandusan pemimpin adalah dengan penumbuhan maktab GPMS di peringkat kebangsaan dan menggerakkan program-program kepimpinan dan pendidikan profesional seperti Gen Lead GPMS. Hadirin hadirat sekalian, ramai tertanya-tanya kepada saya, apa itu Gen Lead? Video-video promosi telah tular di laman maya, poster-poster pula sudah bertebaran di sana sini. Namun, tiada siapa yang tahu apa intipati Gen Lead sebenarnya. Adakah kem kepimpinan biasa atau program bual bicara? Tentu ramai yang terpinga-pinga. Saya faham dan sedar keadaan ini. Namun, saya tidak boleh berucap panjang tentang Gen Lead GPMS ini. Apa yang saya boleh katakan hari ini, Gen Lead GPMS diadakan adalah untuk anda semua pemimpin-pemimpin muda GPMS. Inilah peluang keemasan anda khususnya yang berusia 18 tahun sehingga 25 tahun. Gen Lead adalah untuk anda, generasi anda dan ianya legasi anda. Namun, adakah anda sudah bersedia? Jika ada keberanian dan komited, daftarlah segera
Kekalah di dalam sesi seterusnya untuk mencari jawapan demi jawapan yang bakal anda temui sedikit demi sedikit. Perjalanan Gen Lead tidak akan mudah. Hanya yang berani dan tekad mampu bertahan. Oleh itu, marilah bersama kerana perjuangan GPMS ini akan sentiasa mempertahankan agenda perjuangan pendidikan bangsa. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya secara rasminya melancarkan Gen Lead GPMS buat julung kalinya. Saya Alif Anas, saya Gen Lead, belajar terus belajar. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Alif Anas bin Muhammad Nur, Presiden GPMS atas amanat, semangat kemerdekaan dan perasmian pelancaran Gen Lead GPMS sebentar tadi. Diharapkan para penonton, khususnya seluruh kepimpinan dan ahli GPMS dapat menghayati dan dijadikan aspirasi untuk terus bersama dalam perjuangan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, marilah kita bersama-sama sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum untuk menggembeng tenaga, berkanding bahu dan saling bertoleransi dan memberikan buah fikiran dan menyumbangkan tenaga agar Malaysia terus maju dan unggul di mata dunia. Para penonton yang dimuliakan, tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itu lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan. Walau sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap mengorak jalan. Selagi itulah hayat dikandung badan. Untuk itu, marilah kita menyaksikan tayangan montaj pelancaran Gen Lead GPMS. Marilah sama-sama kita saksikan. Kan pendidikan itu bukan saja pada dirinya, daripada agama dan bangsanya, negaranya. Saya ucapkan selamat berjuang untuk GPMS.
Saya Berlintan. Saya Jelly. Kan, saya Jelly. Saya Najar. Saya Jelly. Saya Dr. Musa. Saya Jelly. Saya Sila Saad. Saya Jelly. Saya Edison Shazira. Saya Jelly. Saya Nur Alia binti Muhammad Nazri. Saya Jelly. Saya Wardah Syahila Hashim. Saya Jelly. Saya Umi Khadijah. Saya Jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih buat semua penonton yang setia bersama kami sepanjang kami bersiaran. Okey, sekarang tibalah sesi yang dinanti-nantikan iaitu sesi bual bicara kita. Buat pengetahuan semua penonton, sesi bual bicara ini hanya akan mengambil masa dalam 30 hingga ke 45 minit sahaja. Bersama saya pada malam ini ialah pengarah Jenlik GPMS untuk menjawab dan merungkai 1001 tanda tanya dan persoalan yang bermain di minda kita berkaitan Jenlik ini. Melalui bual bicara ini, kita akan ketahui dengan lebih lanjut, insya-Allah. Okey, sebelum meneruskan sesi bual bicara kita, marilah sama-sama kita saksikan tayangan video official Jenlik GPMS. Saksikan. Begitulah sebentar tadi tayangan video official Jenlik GPMS. Okey, Assalamualaikum. Hai, sekarang ni bersama saya ialah pengarah Jenlik GPMS merangkap Bendahari Agung GPMS, iaitu saudara Muhammad Fazli Ismadi bin Fauzi, atau di kalangan GPMS ni dikenali sebagai Abang Ci. Bolehkah kalau saya panggil Abang Ci je? Boleh, tak ada masalah. Okey, buat pengetahuan semua penonton, kalau kami dalam GPMS ni lebih mesra menggunakan panggilan kekeluargaan. Tak kisah daripada negeri mana, bila dalam GPMS kami menjadi sebuah keluarga. Okey, Abang Ci apa khabar? Saya agak bergaya ya malam ni. Alhamdulillah, terima kasih saudari moderator. Tak kurang juga saudari moderator. Sangat comel pada malam ni. Alah, okeylah, baiklah tanpa melengahkan masa, boleh tak kalau Abang Ci ceritakan sedikit bagaimana perjalanan Abang Ci dalam GPMS ni? Baik, terima kasih saudari moderator. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih pada penonton yang masih lagi menonton pada rancangan kita sampai ke akhir, insya-Allah. Dan mengenaan dengan diri saya kalau Tuan Moderator pun tadi dah maklumkan, nama Muhammad Fazli Ismadi bin Fauzi, berasal daripada tanah hijau kuning Kedah, dan dah menetap di Selangor sebenarnya selama 13 tahun daripada tahun 2007. Dan yang ni kalau saya tak sebut, nanti maksudnya malam ni saya tidur luar lah kalau saya tak sebut yang ni.
Okey, sudah beristeri, anak 2, baru seorang lah isteri. Ini kalau tak sebut ni nanti tidur luar nanti ni. Okey, baik, perkenalan tentang saya dalam perjalanan saya dalam GPMS. Saya mengenali GPMS pada penghujung tahun 2017, yang mana pada waktu dan ketika itu adalah Presiden dia adalah Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Anwar Merican. Antara pemimpin pelajar yang memimpin, saya antara pemimpin pelajar yang memimpin satu persatuan untuk menutup GPMS di IPT tersebut. Saya lah salah seorangnya yang menjadi leader untuk tutup GPMS pada waktu dan ketika itu. Waktu tu maklumlah kita tak kenal lagi GPMS, kita tak tahu apa perjuangan GPMS, kita tak tahu apa sejarah GPMS. Itu ya pada peringkat awal tu pengenalan saya dengan GPMS ni agak begitu ketat. Saya rasa abang-abang saya dia tahulah. Dan pada tahun 2011 alhamdulillah saya diangkat menjadi yang dipertua GPMS Cawangan Khas di IPT tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2012 di bawah kepimpinan Presiden Haji Jaiz Abdul Karim, saya dilantik sebagai Ketua Sukarelawan yang mana diberi tugas ataupun bertanggungjawab terhadap GPMS di peringkat Cawangan Khas. Alhamdulillah pada tahun tersebut gerakan yang kita buat akhirnya berjaya menghidupkan lebih kurang 24 GPMS Cawangan Khas. Tahun 2013 saya dilantik dilantik sebagai ahli majlis tertinggi GPMS, dan kejayaan yang paling menarik sekali adalah pada tahun 2015, saya masih ingat lagi, yang mana saya dipilih di Persidangan Agung Tahunan sebagai naib presiden GPMS di peringkat kebangsaan. Dan pada tahun 2018 di bawah kepimpinan saudara Alif Anas, presiden pada hari ini, alhamdulillah saya dilantik sebagai Bendahari Agung sehingga hari inilah. So perjalanan saya dalam GPMS ni dia ada seronok dia ada sedihnya, dia ada gembiranya dan sebagainya. Tapi sehingga hari ini 13 tahun saya dalam perjuangan GPMS. Tetapi 13 tahun ni pun bagi saya masih belum cukup lagi untuk saya terus belajar dan juga memperjuangkan agenda Pak Sedar GPMS. Itu antara perjalanan saya dalam GPMS. Okey, terima kasih Abang Cik. Jadi kita boleh tengok betapa lamanya Abang Cik dalam GPMS ni. Okeylah, Abang Cik, boleh tak kalau Abang Cik jelaskan, sebagaimana kita tahu sebagai pengarah Genlit GPMS yang diberikan tanggungjawab cukup besar oleh Presiden, oleh Majlis Tertinggi bagi melaksanakan program sehebat ini. Jadi apakah aspirasi dan inspirasi Abang Cik melalui Genlit GPMS ini? Silakan. Baik, antara inspirasi saya rasa boleh lihat di skrin untuk melaksanakan Genlit ni. Sebenarnya Genlit ni bukannya idea saya seorang, tetapi ia adalah brainstorming daripada keseluruhan ahli majlis tertinggi di peringkat negeri, dan kita ada mantan-mantan sekali. So idea Genlit ni bukanlah satu orang panggil daripada saya sendiri, tetapi menyeluruh kepada semua. Tapi inspirasi pelaksanaan Genlit ni, apa yang saya boleh katakan adalah berkenaan dengan 73 tahun GPMS. Pada 14 dan 15 Ogos 1948 sehinggalah 14 dan 15 Ogos yang lepas, kita GPMS telah ditubuhkan selama 73 tahun. So itu banyak orang panggil sejarah GPMS yang kita boleh dijadikan inspirasi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah melibatkan GPMS ni daripada tahun 1948 sehinggalah ke hari ini GPMS adalah kilang melahirkan pemimpin. Contohnya pada hari ini kita boleh lihat mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi merupakan Presiden GPMS dulu. Itu antara kejayaan-kejayaan GPMS. Bukan setakat dalam pemimpin negara, tetapi dalam bidang pendidikan, dalam bidang engineer, dalam bidang lawyer. Banyak ahli GPMS. Itu antara inspirasi pelaksanaan Genlit ni. Dan yang ketiganya saya boleh katakan berkenaan dengan pendidik anak bangsa. Banyak kejayaan-kejayaan yang telah berlaku sepanjang GPMS menggerakkan Pak Sedar ataupun mukadimah GPMS ni. Alhamdulillah hari ini kita boleh lihat
ramai golongan-golongan bangsa Melayu khususnya mendapat pendidikan yang setimpal mengikut hak mereka sendiri. Baik, untuk aspirasi kita kena tengok 73 tahun ke depan pula. 73 tahun sebelum ni kita sudah ada cipta rekod sejarah dan sebagainya. Tapi apa yang akan berlaku pada GPMS pada 73 tahun yang akan datang? Ini adalah salah satu aspirasi Gen Lead ni diadakan. Yang keduanya, kalau kita lihat pada zaman pemerintahan kerajaan sebelum ini, yang mana kita di Parlimen telah diadakan Akta Belia 668. Kalau dulu pada pada akta sebelum ni dia 15 ke 40 tahun umur belia. Tapi selepas ini saya tak tahu bila lagi, tapi dijangka dalam masa terdekat kita akan berada bawah 30 tahun akta umur belia. So ini adalah satu program yang khusus kepada mereka di bawah 30 tahun supaya GPMS dapat meneruskan legasi dia. Seperti kita punya tema Gen Lead adalah generasi anda, legasi masa depan. Itu kita perlu ambil maklum. Dan yang keduanya, tahap pendidikan bangsa Melayu kita perlu teruskan lagi, kita perlu tingkatkan lagi. Dan aspirasi inilah yang mendidik dan menjadikan Gen Lead GPMS. Saya rasa itu yang saya boleh sampaikan, Tuan Director. Okey, jadi Abang Cik, Gen Lead ni apa sebenarnya? Macam mana boleh tercetusnya perkataan Gen Lead itu sendiri? Baik, Gen Lead ni kalau kita ambil maklum, ia adalah generasi pemimpin. Sebab itulah motif Gen Lead ni diadakan. Kalau kita ambil maklum gen tu boleh dikatakan genetik ataupun boleh dikatakan sebagai generasi. So genetik yang baik, nilai baik yang GPMS 73 tahun sebelum ni ada, kita nak sampaikan kepada kepimpinan yang akan datang. Biar gen tu sampai kepada kepimpinan akan datang. Maksudnya generasi akan datang ni, dia memahami roh GPMS. Dia tahu apa perjuangan GPMS. Itu yang kita nak sampaikan dalam Gen Lead. Itulah lebih kurang maksud dia, Tuan. Terima kasih. Okey, kalau apa sebenarnya tujuan dan function Gen Lead ni diwujudkan? Okey. Yang ni banyak yang tanya ni. Sebab apa Gen Lead ni bila keluar video-video, bila keluar poster-poster, ramai yang WhatsApp Presiden, ramai yang WhatsApp Setiausaha Agung, ramai yang WhatsApp kepimpinan GPMS negeri dan juga kebangsaan tanya apa benda Gen Lead ni. Kan? Tapi tujuan kita mudah. Yang pertamanya ia adalah untuk mengasah bakat kepimpinan serta rangsangan untuk membentuk peribadi bagi menjadi generasi pemimpin. Dia tidak dikhususkan kepada ahli GPMS, tetapi fokus kita sememangnya kepada ahli GPMS itu sendiri. Itu antara tujuan. Saya nak cerita dengan lebih mendalam, saya harap yang mana yang nak sertai itu kena daftar lah dan dia akan tahu perjalanan tu macam mana. Baik. Okeylah, jadi golongan ni macam mana yang menjadi sasaran Abang Cik? Kiranya siapakah yang layak sebenarnya untuk menyertai program Gen Lead GPMS ini? Okey, yang layak menyertai Gen Lead ni saya harap semua yang mendengar yang ada dalam live sekarang ni dan juga boleh sampaikan kepada orang luar, tak kira sesiapa. Yang pertama dia yang nak menyertai Gen Lead GPMS, dia mestilah ahli GPMS. Itu yang pertama. Yang keduanya, umur dia 18 tahun hingga 25 tahun. Pada tarikh yang kita nak tutup nanti ni, dia perlulah di bawah umur dia, range dia 18 ke 25 tahun. Okey. Yang ketiganya dia mesti committed. Dia mesti sihat tubuh badan dia dan juga berdaya saing. Itu antara kelayakan untuk menyertai Gen Lead. Kalau macam tu, saya sendiri pun layak lah kan untuk join ni. Jadi kalau macam tu, boleh saya tahu macam mana cara untuk kami, saya dan kita semua mendaftar? Baik. Untuk mendaftar, kita ada pautan link yang kita berikan. Tetapi perlu diingatkan bahawa tempoh masa tu nak kata singkat, saya tak rasa singkat. Tapi inilah sebab tu kita gunakan siapa yang nak sertai Gen Lead ni, dia mesti committed. Yang mana tarikh tutup adalah pada 12 September 2021.
So sekiranya anda berminat nak join, anda perlulah orang panggil apa, dapatkan link pendaftaran melalui Facebook rasmi GPMS, dan juga kita ada Facebook page Genlead GPMS. Dalam tu semua akan ada bila tarikh pendaftaran, bila pembukaan dan sebagainya, semua ada dalam tu. Okey, kalau macam tu, boleh tak kalau Abang ceritakan lebih lanjut mengenai tempoh program, tempoh masa perjalanan program tu, lama mana dan kemungkinan bila tu program berkenaan akan bermula? Okey, baik. Tempoh masa dia, ini kalau orang dengar ni takut ni. Yang mana yang tengah dengar view ni, saya rasa dia takut nanti ni nak join Genlead. Okey, tempoh masa perancangan Genlead selama 7 bulan. Agak lama di situ. Okey, tetapi yang mana yang nak menyertai Genlead, jangan risau. Tak semestinya 7 bulan tu masa anda bersama dengan dalam program Genlead ni. Tak. Kita akan ikut situasi dan juga masa anda. Kalau anda bekerja, anda boleh bekerja. Tak ada masalah. Kita tak ganggu kerja hakiki itu. Sekiranya anda student ataupun pelajar menyertai dan terpilih dalam Genlead ni, dalam masa 7 bulan tu, ada kelas, pergi kelas. Tak ada masalah. Sebab kita sekarang ni, Genlead bukanlah program kepimpinan yang perlu ikut 3 hari 2 malam. Tak. Bukannya kita kena ada dalam 1 hari, dalam 1 masa. Tak. Kita bukan buat macam tu. Ikut keadaan dan situasi normal baru. Kita ada apa yang kita akan buat nanti. Saya tak boleh nak ceritakan lebih. Nanti dia jadi hilang seri. Okey, dan kita ada libatkan 7 bengkel khas, yang mana 7 bengkel khas ni memang kita buat bukannya untuk suka-suka, bukannya sekadar dengar dan sebagainya, tetapi dia ada matlamat dia sendiri. Contoh, saya ambil metodologi mudah. Maksudnya kalau kita masuk kelas, kita belajar dalam satu kelas. Cikgu bagi apa-apa subjek dan kita belajar. Kemudian kita ada exam untuk melihat dan menentukan mana tahap pemahaman kita. Dan selepas itu baru kita praktikkan. Itu metodologi yang akan diguna pakai dalam Genlead. Dan tak kisahlah anda berada di tahap mana, peringkat mana. Di dalam Genlead dia ada 3 peringkat, dia ada 3 tahap, dan 3 tahap ni dia ada dia punya orang panggil apa, standard dia. Dia ada dia punya markah dia. Dia ada penilaian dia, dan benda-benda ni akan ada dalam Genlead GPMS. Dan 4 modul khas ataupun 4 modul utama yang kita buat ni memang suit dengan GPMS punya aliran. Dan nak tahu lebih lanjut, nanti tuan-tuan ataupun penonton yang ada boleh rujuk link. Kita ada buku panduan Genlead. Dalam tu ada pelbagai soalan. Kalau ada terkeliru ke apa, semua soalan ada dalam tu. Okey, itu antara tempoh masa dah 7 bulan. Okey, kalau tak mengganggu kerja hakiki kita, kiranya tak ada masalah lah walaupun 7 bulan. Kan? Okey, sekarang ni saya ada soalan perangkap lah sikit untuk Abang Uci. Okey, sekiranya kami join Genlead GPMS ni, apa yang akan kami dapat? Apa manfaatnya yang akan kami perolehi? Silakan. Baik. Ini yang lalu orang akan tanya kan, apa yang dapat, apa pengharapan dia. Tetapi apa yang saya boleh cakapkan, Genlead bukan sekadar program yang tiada kesambungan. Kita ada kesinambungan kita sendiri. Dan Genlead bukanlah program one off, tak. Kita ada tahap dia yang akan datang. Tetapi apa yang saya boleh katakan, kelebihan-kelebihan tu ditentukan sendiri oleh anda. Oleh siapa yang nak menyertai, oleh siapa yang berminat nak sertai Genlead ni. Kelebihan tu sebenarnya anda akan rasai sepanjang 7 bulan tu. Tapi kalau kita boleh lihat pada slide, saya rasa ada slide yang ni, menguji dan juga mengasah serta meningkatkan tahap kepimpinan serta peribadi. Itu objektif ataupun yang akan anda terima selepas ini sekiranya menyertai Genlead. Pada masa yang sama, keutamaan diberikan bagi mewakili GPMS ke program-program antarabangsa ataupun di peringkat nasional. Maksudnya, siapa yang menyertai Genlead GPMS ni diberi keutamaan untuk pergi ke program antarabangsa. Contoh, kapal beli Asia. Contohnya. Contoh, MyCorp antaranya. Contoh lagi, United Nations. Saya rasa dalam GPMS, 2 orang saja yang pergi United Nations. Iaitu saudara Adib Anas yang merupakan ketua penerangan kita pada hari ini, dan juga saudara Izaz Rizwan yang dulu merupakan mantan Bendahari Agung.
mewakili GPMS ke persidangan United Nation, tak silap saya PBB, United Nation pada waktu tu. 2 orang ahli GPMS, dan kita nak membesarkan lagi perkara-perkara ini. Antara kelebihan yang akan dapat. Akhir sekali, tak ada benda lain lah, CJ pengiktirafan daripada GPMS, dan juga yang paling menarik, dia dapat gold pin, silver pin, kemudian ada gangsa pin, ada dapat gangsa pin. Pin-pin ni tak ada orang lain boleh dapat, yang menyertai Gen Lead dan terpilih sahaja akan terima gold pin ni. Saya rasa kita dah tularkan video tu, boleh lihat di Facebook GPMS dan sebagainya, bagaimana keadaan pin tu. Itu antara kelebihannya, moderator. Okey, tengok tu, pelbagai manfaat yang bakal kita perolehi kalau join Gen Lead. Jadi, kiranya siapa yang tak rugi, siapa yang tak join, kiranya sangat rugi. Saya dah tersasul dah ni. Okey, sekarang kita lihat kalau ada soalan daripada penonton ya. Yep. Okey, ada satu soalan ni. Okey, Abang Uci, diorang tanyalah kan, bila tarikh tutup penyertaan dan kenapa kena buat video tu? Tadi kan Abang Uci ada bagi tahu kan, kalau nak daftar kena buat video tu. Kenapa video tu kena buat? Okey, terima kasih kepada yang tanya soalan tu, menarik. Yang pertamanya tarikh tutup, saya dah maklumkan tadi, 12 September 2021. Itu tarikh tutup kita. Maksudnya daripada hari ini, start pada malam ini, anda dah boleh mendaftar, tetapi anda ada masa dalam 14 hari untuk sediakan dokumen-dokumen dan video-video yang saya minta tu. Okey, kenapa video tu perlu buat? Inilah cabaran dia. Ini ialah Gen Lead yang mana kita nak lihat committed ni je. Kita nak tengok dia berdaya saing ataupun tidak. Kita nak tengok tahap kesediaan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok vision dia. Kenapa dia nak sertai Gen Lead ni? Adakah suka-suka? Adakah nak cari bakal isteri? Contoh kan, kita tak tahu, tapi kita ada fokus dan kita nak tahu pasal diri dia dan kita nak tahu apa yang dia nak. Dan panel pemilih bukan di kalangan majlis tertinggi, bukan di kalangan fungsi-fungsi ini, tak. Kita ada panel pemilih luar daripada GPMS. Mereka yang akan pilih, bukan kita. Dan 30 orang tu, kalau kata dah buat video, buatlah yang orang panggil apa, tonjolkan sikit diri anda, inovasikan video tu, kreatifkan sikit. Itu jawapan yang saya boleh berikan. Okey, sekarang kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Abang Uci masih lagi okey ke bersama saya? Baik, saya Gen Lead, saya mesti okey je. Okey, penonton macam mana penonton? Kalau lari tu rugilah, jangan lari tau. Duduk diam-diam. Okey, diingatkan kepada semua penonton untuk isi pautan yang disediakan bagi mendapatkan sijil secara digital. Okeylah Abang Uci, berbalik kepada Abang Uci semula. Jadi apakah modul ataupun kurikulum yang terdapat dalam Gen Lead ini? Okey, ini keyword. Ini orang panggil killer punya soalan. Saya tak boleh nak ceritakan secara keseluruhan apa modul yang akan ada dalam ni. Tetapi kalau anda betul berani, anda daftar masuk. Cuma yang saya boleh nyatakan dekat sini, antara topik-topik yang kita akan masuk dalam Gen Lead adalah berkenaan dengan karakter dan juga jati diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, melibatkan perlembagaan dan juga kenegaraan. Kita perlu tahu sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu apa hak kita. Apa kita punya, orang panggil apa, keselesaan kita tentang perlembagaan negara, kita perlu tahu. Yang ketiganya, lebih kepada khidmat komuniti dan juga sukarelawan. Nanti kita nak tahu macam mana nak buatnya dengan zaman baru ni, norma baru ni, macam mana nak buat sukarelawan, macam mana nak buat khidmat komuniti. Ada cara dia. Nanti dalam Gen Lead akan kita berikan tugasan-tugasan tu. Dan yang terakhir sekali, mengikut Gen Lead punya harapan, mengasah bakat kepimpinan pada semua orang. So kepimpinan dan organisasi antara salah satu modul utama yang kita akan selitkan dalam Gen Lead ni. Cuma modul pelaksanaan macam saya cakap, apa yang berlaku sepanjang 7 bulan tu saya tak boleh nak ceritalah. Hanya yang berani, hanya yang berkomited dan dipilih akan meraksai nikmat bagaimana menyertai Gen Lead tu. So saya harap yang mana berminat, cukup syarat, hantarlah segera.
Kiranya siapa yang rasa diri dia berani tu cepat-cepat mendaftar. Jadi kita dapat lihat ianya cukup lengkap daripada aspek diri sendiri, baik keluarga, masyarakat dan kenegaraan pun cukup ada. Okey, Abang Uci, tadi saya ada dengar Abang Uci bagi tahu mengenai pengesahan GPMS kan. Okey, sekiranya contohlah kan, kalau ada antara yang berminat tapi dia bukannya ahli GPMS, jadi macam mana nak buat tu? Macam mana nak dapatkan pengesahan, nak daftar, nak kena pergi mana? Baik. Bagi mereka, kita memang perlukan pengesahan. Apa pengesahan dia? Yang pengesahan ni hanyalah satu surat satu surat rasmi daripada pengurusi GPMS negeri dan juga yang dipetua GPMS cawangan khas yang mengesahkan bahawa dia adalah ahli GPMS. Okey. Sekiranya dia memang ahli GPMS, yang pertamanya dia peringkat negeri dan cawangan, dia perlu dapatkan pengesahan daripada pengurusi GPMS negeri dia. Satu surat sahaja. Sebab dalam borang kita, dalam borang pendaftaran kita, dia kena upload surat pengesahan tu. Okey. Yang keduanya, sekiranya dia di peringkat cawangan khas universiti. So maksudnya dia kena dapatkan surat pengesahan daripada YDP dia sendiri. Dan surat tu perlu dah di-upload ataupun dimuat naik dalam borang pendaftaran. Tetapi persoalan dia di sini, sekiranya dia bukan ahli. Baik, sekiranya dia bukan ahli, dia perlulah berdaftar dahulu dengan GPMS. Macam mana dia nak daftar? Sekiranya dia berada di negeri Kedah, contoh, dan dia perlulah berhubung dengan pengurusi GPMS negeri Kedah untuk daftar sebagai ahli dan dapatkan surat pengesahan. Yang keduanya, sekiranya dia student, pelajar, berada di universiti tertentu, contoh, tetapi universiti tersebut ataupun kolej swasta tersebut tidak ada GPMS, macam mana dia nak sertai? Dia boleh juga berhubung dengan pengurusi di negeri kelahiran dia ataupun tempat dia bermastotin. Dia dapatkan surat pengesahan tu. Dia kena berhubunglah dengan GPMS ni, kecuali bagi Sabah dan juga Sarawak. Kalau ada orang Sabah, orang Sarawak, saya memang cukup berminat untuk anda sertai Genlit ni. Sebabnya modul kita ni kita nak rentas, bukan setakat rentas negeri, rentas masa sekali. Kita nak tengok bagaimana pelaksanaan modul tu. So kalau kata ada daripada Sabah dan Sarawak, saya minta anda berhubung dengan ibu pejabat GPMS kebangsaan untuk dapatkan surat pengesahan tersebut. Nanti mereka akan uruslah bagaimana untuk dapatkan surat pengesahan tersebut. Itu antara pengesahan, satu saja pengesahan yang kita minta. Okey, kiranya siapa lagi yang belum mendaftar sebagai ahli GPMS masih lagi mempunyai peluang. Syaratnya kena mendaftar melalui saluran yang betul lah. Okey, jom kita tengok lagi kalau ada soalan daripada penonton yang boleh saya pick up. Ni ada daripada saudara Halil Saad. Okey, katanya, di manakah program ini akan dilaksanakan? Okey, silakan Abang Cik. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Halim Saad ya. Halil Saad. Okey, di manakah pelaksanaan Genlit ni akan berlaku? Sebenarnya kita tak perlu berkumpul pun sekarang. COVID-19 dah mengajar kita bagaimana nak menggunakan digital, bagaimana nak menguruskan sesuatu perkara dalam keadaan yang terhad. So bermaknanya sekiranya anda berada di Muar Johor, anda tak perlu turun ke Kuala Lumpur. Kita tak perlu berhimpun dalam Kuala Lumpur. Kita akan ada perhimpunan ataupun tempat-tempat kita untuk laksanakan tugas. Dan benda ni mengikut masa dan juga orang panggil apa? Dia punya masa lapang. Kalau dia ada masa lapang, dia boleh teruskan tugasan-tugasan dia tu. Dan tugasan-tugasan dia ni dia perlu submit lah. Dia bukannya buat tugasan, lepas tu dia biar macam tu. Tak, dia ada submit sebab kita ada pemarkahan dan sebagainya. Okay, so apa yang saya boleh katakan, walaupun anda berada di United Kingdom sekalipun, anda boleh join Genlit GPMS, tak ada masalah. So tak ada tempat khusus yang ditetapkan dalam Genlit GPMS. Okey, ada soalan berikutnya. Ada saudari ni bertanya, saudari Naila Amara. Okey, bertanya, siapakah panel yang akan memilih calon Genlit GPMS ni?
Okey, seperti saya maklumkan sebentar tadi, yang mana panel pemilih tu bukanlah di kalangan GPMS sendiri, kita ambil daripada profesional tertentu mengikut sub topik yang kita maklumkan tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, panel-panel pemilih ni saya tak boleh review siapa panel pemilih dia. Sebab apa? Ini antara program Genlead yang kita ada PNC dia tersendiri dan kita tak boleh reveal. Tetapi kalau anda nak rasa terpilih, rasa layak, jangan lupa daftar. Itu sahaja. Okey, ada lagi ya soalan? Okey, daripada saudara Azman Isa. Okey, katanya saya berminat dan sertai tapi saya tiada duit. Macam mana tu? Okey, program ni tak melibatkan sebarang kewangan untuk pihak anda, siapa yang nak menyertai. Mungkinlah ke depan nanti akan adalah apa-apa pelaksanaan yang perlu buat. Tetapi saya boleh katakan program ni percuma. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kalau kita tengok promo GPMS dan sebagainya, mungkin ramai terkejut berapa banyak keluar duit GPMS dengan buat video promo, dengan hari ni kita live secara langsung dengan studio dan sebagainya. Apa yang saya boleh katakan, kita pun tidaklah banyak menggunakan kewangan tersebut. Kita tak ada sampai berjuta-juta pakai beribu-ribu habis, tak ada. Sehingga yang saya boleh maklumkan, apa plan daripada awal sampai ke hari ini, kita tak menggunakan sebarang kewangan lagi pun. Kita menggunakan kepakaran daripada ahli-ahli GPMS yang mempunyai pakar-pakar tertentu. Itu yang terbaik dalam program Genlead ni. Baik, teruskan. Okey, ni ada soalan daripada saudara Bayufik bin Jamali. Betul ke tak saya sebut ni? Okey, soalannya ialah jika dah ikuti separuh jalan, boleh tarik diri ke? Okey, good. Boleh, tak ada masalah, tetapi rugi. Sebab apanya, kita macam saya cakap tadi, hanya mereka yang berjaya sehingga ke saat akhir akan menerima pengiktirafan daripada GPMS, menerima pin-pin semangat daripada GPMS dan juga akan mewakili GPMS, diberi keutamaan mewakili GPMS. Tapi kalau anda berhenti separuh jalan, macam saya cakap lah, rugi dan anda tidak akan dapat sebarang apa-apa orang panggil souvenir daripada GPMS lah, lebih kurang macam tu. Rugi. Sebab itulah syarat kita letak tadi. Yang pertamanya ahli GPMS, yang keduanya dia mestilah committed, yang ketiganya berdaya saing, yang keempat sihat tubuh badan dan umur 18 hingga 25 tahun. Itu antara syaratnya. Lengkap, join. Kalau rasa macam tak nak, kita tak perlukan. Dalam Genlead kali ini kita bukannya main separuh jalan. Kita perlukan generasi pemimpin demi legasi GPMS, bukan setakat GPMS tetapi untuk negara kita, bangsa kita, agama kita. Itu Genlead GPMS. Jadi kiranya siapa yang berkelayakan tu ikuti je lah sampai habis. Jangan separuh-separuh jalan, nanti rugi. Okey, ada soalan berikutnya daripada saudara Saidin Amin. Katanya soalannya, siapa tenaga pengajar dalam Genlead GPMS ni? Okey, tenaga pengajar pun saya tak boleh reveal. Tetapi kalau anda berminat, saya cabar anda join. Memang kita takkan reveal. Kalau saya reveal, rugi. Memang tak ada impak ataupun tak ada serinya kat situ. Okey, saya minta maaf saudara Saidin Amin, saya tak boleh nak jawab soalan tu. Berani, daftar. Ianya siapa berani, daftar. Okey, ni ada soalan lagi daripada saudara Muhammad Abu. Dalam modul tu ada attach dengan GLC atau kementerian ke? Macam tu soalannya. Baik, sangat bagus soalan tu. Itulah pengharapan kita dalam GPMS. Kita akan ada tugasan-tugasan tertentu. Antaranya seperti soalan yang saudara Abu tadi maklumkan. Tetapi apa tugasannya, apa pelaksanaan dia, apa kaedahnya saya tak boleh maklumkan. Ke arah berkenaan dengan soalan tu, ke arah itu sememangnya ada. Semestinya ada.
Dia bukanlah setakat melatih kita dalam menjadi pemimpin, tetapi dia ada cabang-cabang dia kiri dan kanan. Itu antara kaedah yang kita akan buat. Okey, soalan seterusnya. Dalam JNLEAD GPMS ni untuk mendaftar tu ada had penyertaan tak? Kiranya berapa ramai penyertaan untuk untuk pembukaan JNLEAD ni? Okey, baik. Seperti saya maklumkan, kita hanya pilih 30 orang yang pertama. Okey, 30 orang yang pertama ni yang berjaya dipilih oleh panel, yang berjaya ditafsir oleh panel, maka mereka adalah kumpulan pertama yang akan berada dalam JNLEAD. Tetapi sekiranya ramai yang berdaftar, berminat tiba-tiba kan, tiba-tiba JNLEAD ni ramai yang berminat, sampai pendaftaran ke 100 ke 200 ke saya tak tahulah berapa, tetapi lebih daripada 100, maka kita akan buat kohort tertentu dan berjalan dengan serentak, tetapi berbeza kohort. Itu tidak ada masalah bagi JNLEAD GPMS. Tetapi fokus utama kita adalah 30 orang yang terpilih nanti. Dan 30 orang ni sahaja tempat yang akan berada dalam JNLEAD. Okey, kita harapkan jawapan daripada Abang Uci tu dah menjawab dah persoalan-persoalan mereka. Okey, sekarang sebenarnya masa sangat menceburui kita kan. Sedar tak sedar dah sampai ke hujungnya. Hampir sejam dah kita bersiaran. Rasanya dah cukup banyak informasi, kaedah yang akan dilaksanakan dalam JNLEAD GPMS ni. Kita harapkan semua penonton dan mereka yang betul-betul berminat ni boleh cepat-cepat mendaftar dengan segera. Pautan link pendaftaran tu boleh rujuk di ruangan chat atau boleh dapatkan di laman Facebook rasmi GPMS. Okeylah, soalan terakhir buat Abang Uci kita. Jadi apakah harapan Abang Uci buat semua peserta yang terpilih dalam JNLEAD nanti? Okey, harapan ini bukan harapan saya seorang. JNLEAD ni macam saya cakap, dia melibatkan seluruh kepimpinan, bukan sekat di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri antaranya, dan di peringkat cawangan dan seterusnya di peringkat cawangan. Harapan pada semua orang, termasuklah kita punya penasihat-penasihat GPMS, termasuklah mantan-mantan GPMS yang ingin melihat GPMS terus menerus memperjuangkan pendidikan pendidikan anak bangsa. Baik. Mereka yang terpilih tu, saya harapkan anda terus bersama dalam JNLEAD tu. Janganlah anda berhenti separuh jalan, anda teruskan, dan pada yang berminat, pada yang betul-betul rasa layak, daftar segera, sebab GPMS ni 73 tahun dah kita hidup sampai ke hari ini, dan kita perlukan 73 tahun lagi ke depan, dan anda lah penentunya untuk 73 tahun yang ke depan. So saya cabar anda, jika berani, jika committed dan sebagainya mengikut syarat yang ditetapkan, daftar segera. Kita ada masa 14 hari sahaja. Itu saja. Okey, semoga segala harapan dan apa yang kita rancangkan ni dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey, sebelum melabuhkan tirai, saya diingatkan kepada semua penonton untuk isi pautan yang disediakan bagi mendapatkan sijil secara digital. Jangan lambat tahu sebab pautan ni hanya akan dibuka selama 1 jam sahaja. Okey, sebelum kita melabuhkan tirai perbicaraan kita, eloklah kalau kita minta kata-kata terakhir ni daripada Tuan Pengarah. Silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan pula. Saudara, pada malam ni saya ucapkan juga terima kasih kepada tim teknikal GPMS yang mana ada. Terima kasih banyak-banyak kerana menjayakan kita punya majlis pelancaran dan juga menggerakkan JNLEAD GPMS. Kemudian saya ingin memberi sedikit ucapan kepada semua orang yang melihat sekarang ni. Kita terapkanlah semangat kemerdekaan kita bukan setakat pada diri, dan kita cuba ingatkan kepada rakan-rakan yang lain. Dan kita juga ingatlah bahawa semangat kemerdekaan ni bukannya bermusim. Hanya bulan Ogos ataupun bulan 9 barulah kita ingat merdeka. Tetapi sebenarnya kemerdekaan ni kita perlu teruskan daripada hari ke hari. Okey, dan yang terakhir sekali, saya rasa ucapan ni kalau tak buat rugi. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Ismadi, saya JNLEAD.
Alhamdulillah, perkongsian yang sangat menarik daripada pengarah program Genly GPMS ini. Semoga dengan perkongsian, kumpasan dan penerangan berkenaan program ini dapat menarik minat mereka yang berkelayakan untuk mengikutinya. Dan kita akan dapat meningkatkan ilmu, pengalaman dan jati diri kita. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada Mochi atas perkongsian dan tahniah kerana berjaya menghasilkan satu program yang cukup hebat ini. Apa ni kita boleh katakan, semoga apa yang kita rancangkan ini dapat berjalan dengan lancar. Okey, selepas ni kita akan saksikan tayangan video. Namun tu sebelum tu nak diingatkan agar kita semua menjaga SOP, hentikan rangkaian jangkitan COVID ini. Kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini diangkat dan dihapuskan daripada muka bumi. Saya mewakili pihak GPMS ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat semua penonton yang setia bersama kami daripada awal tadi sehingga ke akhir rancangan. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Merdu bentikah, alunan suara, kadang tak sedar, tersilap kata. Andai telanjur patah bicara, serendah hati kemaafan ditinta. Salam sayang, salam ribuan kemaafan daripada saya Wardah Syahira. Jika ada silap kata, mohon maaf ditinta. Salam GPMS, belajar terus belajar. Saya Wardah Syahira, saya Genly. Assalamualaikum, selamat malam, bye.